mainkan peranan dengan mengambil vaksin agar kita nak mencegah daripada wabak ini terus menular. Sekiranya pihak yang tidak mahu mengambil vaksin ni, maknanya dia perlu juga bertanggungjawab. Seandainya lah ada kes, kita tahu mungkin ada 1-2 kes yang terkena COVID-19, jadi mungkin apa langkah IPT? Di universiti juga kita ada 2 tempat untuk pelajar-pelajar diisolasikan sekiranya ada kes-kes yang tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dekman Syarul. Terima kasih kerana menonton Bual Bestari edisi ke-18 pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bercerita mengenai pembukaan IPT yang kita semua tahu insyaAllah akan dibuka pada Oktober. Jadi adalah yang setuju, ada yang tak setuju. Yang setuju kata dah sampailah masanya kerana sekarang ni ramai yang dah vaksin. Dan yang kurang setuju pula ada yang risau dah dengan varian Delta ataupun rasa risau dengan SOP yang mungkin dirisaulah, takut dah bersedia ke semua SOP ni. Jadi hari ini kita nak berbincang mengenai buka IPT Oktober 2021, bersediakah pelajar, pensyarah dan IPT. Hari itu kita ada 2 tetamu kita secara online. Kita bersama dengan orang kuat UNIMAP, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni yang juga menjalankan fungsi Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Malaysia Perlis UNIMAP, Profesor Dr. Muhammad Fuad Sakdan. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar sihat Dik? Alhamdulillah sihat. Prof di UNIMAP ke tu? Ya, saya di UNIMAP sekarang. Okey, alhamdulillah sihat Prof Okay. Alhamdulillah. Baik Prof, kita nak bersama juga dengan wakil pelajar. Kita bersama dengan Presiden Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan MPPK, Muhammad Amir Ashraf, Muhammad Sabri. Assalamualaikum Amir. Waalaikumsalam Adi. Amir sihat Amir Alhamdulillah sihat. Okey, alhamdulillah. Okey Amir. Kita nak bersama dengan Prof dulu lah kan. Kita bersedia maklum pembukaan pada Oktober ni. Jadi sebenarnya Prof, asalnya sebelum tarikh Oktober tu ditetapkan, sebenarnya bila sepatutnya IPT ni dibuka secara fizikal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Edi. Kalau ikut kepada jadual kalender di UNIMAP, memang kita telah pun menetapkan bulan Oktober itu sebagai kemasukan pelajar lah secara fizikal. Jadi apabila dimaklumkan oleh KPT, secara umumnya kemasukan pelajar pada bulan Oktober itu, jadi di UNIMAP ni kita tak ada masalah lah. InsyaAllah kita telah bersedia dan kita memang menyambut baiklah cadangan dan saranan oleh yang Berhormat Menteri Datuk Seri, maknanya kemasukan pelajar pada bulan 10 ni merupakan satu yang pada kami lah di UNIMAP amat-amat menantikan kehadiran pelajar. Kami rindu pada mereka sebenarnya. Dah hampir 2 tahun tak berjumpa dengan pelajar-pelajar kami ni. Ya, lecturer pun dah rindu nak masuk kelas mengajar. Lama ni menghadap kamera je. Ya, betul. Jadi maksudnya reaksi pensyarah-pensyarah di UNIMAP sendirilah bila tahu pembukaan secara fizikal ni, reaksi mereka macam mana? Ya, di kalangan pensyarah di UNIMAP kita semua sebenarnya bersiap sedia. Sebab itu kalau kita lihat di kalangan pensyarah UNIMAP, 97% daripada mereka telah pun menerima telah pun vaksin maknanya dah komplit lah 2 dos mereka. Kerana dalam arti kata lain mereka memang bersedia untuk tujuan pengajaran secara fizikal. Terutamanya kami Universiti MTUN, Universiti Teknikal, memang sewajarnya lah kami menyampaikan terutamanya untuk lab dan sebagainya secara fizikal. Pelajar baru akan masuk pada awal and then diikuti oleh pelajar-pelajar lama lah. Maknanya kita biasanya ada selang seminggu lah. Amir mewakili pelajar kan. Amir sendiri rasa dah sampai masanya ke pembelajaran secara fizikal ni? Ke sebenarnya tergesa-gesa? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya nak menzahirkan ucapan terima kasih kepada pihak Bual Bestari kerana sudi menjemput saya, memberi ruang dan peluang untuk mewakili pelajar dalam membincangkan kenaan tajuk bersediakah pelajar, pensyarah dan juga IPT berkenaan dengan pembukaan IPT yang diumumkan baru-baru ni oleh Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi pada Oktober nanti, insya-Allah.
So bagi kami sebagai pelajar dan juga wakil pelajar, kami sangat menyambut baiklah. Okey, di mana cadangan pembukaan IPT pada Oktober hadapan adalah wajar dan pasti akan disambut baik dan melegakan majoriti pelajar yang terkesan dengan pelbagai kesukaran semasa pengajian secara dalam talian dan dengan menilai kewajaran dan keperluan pelaksanaan pembelajaran secara bersemuka. Terdapat beberapa perkara lah yang mana kita masih belum pulih daripada pandemik COVID-19 ini. Namun kita mengharapkan beberapa perkara ni diperhalusi dengan lebih baik lah, dengan lebih lanjut oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi sebelum IPT dibuka pada Oktober nanti. Jadi secara amnya kawan-kawan Amir sendiri kan, dia orang eager tak, excited tak nak kembali ke IPT? Seperti mana tadi Prof Fuad cakap macam mana pensyarah rindu untuk bertemu dengan para pelajar. Begitu juga kami sebagai pelajar ni rindu untuk bertemu dengan pensyarah. Selalunya kita dengan norma baru pandemik COVID-19 ni secara semuanya secara atas talian. Mungkin ada perkara yang tidak sampai dalam sesi pelajaran dan juga pengajaran tu yang memerlukan juga sesi bersemuka. Dan juga saya nak tambah sedikit lah, pelajar tahun 1, pelajar tahun 2 ada yang masih belum menjejakkan kaki pun ke universiti. Maksudnya di rumah masing-masing. So saya rasa dan juga saya juga melalui perkara tu, kita sangat menyambut baiklah untuk pembukaan IPT pada Oktober nanti. Ya, jadi Amir sebagai wakil pelajar kan, jadi ada tak terlibat sekali dalam ni lah untuk merangka SOP ke kan, kerjasama dengan universiti, dengan lecturer, nak pastikan kawan-kawan Amir semua ni patuh SOP? Ya benar, kami di pihak wakil pelajar sentiasa committed untuk bersama dengan pihak pentadbiran universiti, dengan pihak Kementerian Pengajian Tinggi, bagi mencari jalan kemudahan untuk pelajar-pelajar ni kembali ke kampus sebagaimana pihak KPT sendiri, iaitu Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad sentiasa mengutamakan sesi libat urus bersama kepimpinan pelajar untuk mendengar pandangan, pendapat dan juga hasrat daripada pelajar sendiri berkenaan dengan suatu perkara yang daripada peringkat awal sehinggalah hari ini sentiasa melibatkan wakil pelajar. Oleh itu kami sebagai wakil pelajar ni dapatlah menyumbang idea dan juga pandangan kami sebagai di pihak pelajar untuk mencari solusi yang terbaik yang boleh kita capai yang dapat memberi manfaat, faedah dalam sama menjamin keselamatan para pelajar ni untuk pulang ke kampus nanti. Saya yakin dan percaya juga bahawa setiap cadangan dan pendapat daripada pelajar ini akan diperhalusi dan dibawa bersama dalam setiap pembuatan keputusan yang dibuat oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan juga kerajaan, insya-Allah. Itu suara anak muda, pemimpin muda. Okey. Tapi Amir, kan ada pelajar daripada Sabah Sarawak contohnya, ataupun pelajar Semenanjung yang belajar di Sabah atau Sarawak, dan mereka juga mungkin ada setengahnya perlu sewa rumah. Jadi ada tak sebarang bentuk nak memudahkan mereka? Maklum sekarang ni kan dengan pandemik ada yang susah, ada yang parents mungkin kena buang kerja sebagainya. Ada tak apa-apa cara untuk memudahkan lagi mereka yang terpaksa travel jauh ni? Pada pandangan saya berkenaan dengan rakan-rakan pelajar daripada Sabah dan Sarawak ni, daripada Perintah Kawalan Pergerakan pertama lagi, sebenarnya pelbagai inisiatif yang telah diambil oleh KPT dan juga IPT bagi cuba untuk meringankan beban dan juga membantu pelajar-pelajar daripada Sabah dan Sarawak ni. Sebagai contohnya daripada PKP yang pertama lagi pada tahun lepas, pihak KPT melalui syarikat penerbangan seperti Malaysia Airlines, Firefly, AirAsia, yang mana boleh menyewa kapal terbang khas untuk catat flight untuk pelajar pergi ke Sabah dan Sarawak dan juga sebaliknya. Dan juga difahamkan sekiranya pendekatan ini dilaksanakan, kita dapatlah mengurangkan kos yang perlu ditanggung oleh pelajar daripada Sabah dan Sarawak ni. Sebagai contohnya pelajar UNIZA di Sabah dan Sarawak yang ingin pulang, kita kumpul bersama pelajar-pelajar di IPT lain seperti di UMT, UMP dan lain-lain, mengikut zon lah untuk memudahkan pergerakan tu. Kemudian setibanya kapal terbang itu contohnya kita bawa ke KLA, maka pelajar UMS, UNIMAS di Semenanjung pula yang akan menaiki kapal terbang tersebut.
Maksudnya yang ni antara inisiatif yang diambil oleh KPT yang sedikit sebanyak saya yakin yang telah meringankan beban daripada pelajar yang belajar di Sabah dan Sarawak dan juga pelajar Sabah dan Sarawak yang belajar di Semenanjung. Ya, itu dia. Jadi Prof, katanya kita sekarang ni kita be realistik lah. Kes di Malaysia sebenarnya masih tinggi lagi dengan varian Delta lagi kan. Boleh tersebar melalui udara. Jadi kelas pun kita tahu kelas ni semua adalah tertutup. Jadi apa bentuk SOP yang dikuatkuasakan untuk pelajar-pelajar ni yang belajar dalam kelas? Okey, kita pihak pengurusan dan juga pihak universiti bersama-sama dengan pihak Majlis Perwakilan Pelajar telah pun berbincang apakah tata cara yang terbaik untuk kita melaksanakan pelaksanaan ataupun perjalanan kelas, lab dalam situasi yang baru. Mungkin di UNIMAP, kami sebagai institusi teknikal, jumlah pelajar untuk sesuatu kelas ataupun lab tidaklah begitu besar. Maknanya kita ada ratio tertentu dan mana-mana kelas yang kecil ini kita beroperasi ataupun berjalan seperti biasa. Tetapi bagi kelas-kelas yang melebihi lebih daripada 50 orang, biasanya kita akan buat secara hybrid lah, maknanya kita buat secara online. Pelajar-pelajar masih lagi berada di kampus, berada di kolej masing-masing untuk mengikuti kelas. Maknanya kita secara hybrid jugalah, maknanya walaupun sebilangan besar pelajar-pelajar telah pun berada di kampus, kita harap pada masa itu kita berwaspada sentiasa supaya kita jaga kita dan kita cuba memenuhi SOP sama ada di peringkat MKN dan juga pihak universiti supaya untuk memastikan tidak ada kluster COVID dan juga semuanya berjalan dengan baik dan juga lancar. Tapi Prof, seandainya lah ada kes, kita tahu mungkin ada 1-2 kes juga, seandainya ada yang terkena COVID-19, jadi mungkin apa langkah IPT nak kena kuarantin di bilik ke macam mana? Ya, kalau kita mengikut kepada tata cara kemasukan yang mungkin yang nantinya akan ditentukan oleh pihak KPT secara lebih jelas, tetapi di peringkat UNIMAP, maknanya apabila pihak kita mewawarkan kepada pelajar mereka yang telah pun mempunyai suntikan yang lengkap, 2 dos, boleh pulang ke kampus, kita lihat sambutan dia amat baik. Maknanya pada bulan 7 dulu, bulan Julai, kita membuat survey jumlah pelajar yang mempunyai vaksin yang lengkap 2 dos ini hanya 26%. Tetapi pada peringkat berkenaan kita memaklumkan kalau boleh percepatkan proses untuk mendapatkan vaksin, untuk mengizinkan mereka pulang ke kampus. Alhamdulillah, sehingga pada semalam telah pun kita di UNIMAP mencapai 82.2% pelajar-pelajar yang telah lengkap menerima vaksin berkenaan. Dan kalau kita lihat sekiranya di universiti juga kita masih lagi mengekalkan, kita ada 2 tempat untuk pelajar-pelajar diisolasikan sekiranya ada kes-kes yang tertentu. Maknanya kita ada lebih kurang dalam 200 tempat yang memang kita khususkan untuk tujuan isolasi berkenaan. Maknanya kalau ada kes-kes tertentu, ada gejala, kita akan terus isolasikan pelajar berkenaan dalam tempoh 14 hari seperti mana yang ditetapkan oleh pihak kementerian. Maksudnya dia ada SOP khas, worst case scenario apa akan dilakukan, plan A, plan B sebagainya. Jadi Amir, bila Amir mendengar perkara ni kan, yalah, kita tak terlepas daripada pandemik ini lagi. Ada kemungkinan akan berlaku juga kes 1-2 ataupun anything can happen. Jadi ada tak kebimbangan pada pihak Amir mewakili pelajar sendiri? Okay, sebagai pemahasiswa, kami sentiasa bersedia untuk bertindak memudahkan rakan-rakan kami. Tetapi kami juga bimbang akan keselamatan dan juga jaminan kampus bubble itu mampu diwujudkan secara bersama oleh warga universiti. Lebih-lebih lagi dalam menjaga SOP bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19 ini. Walau bagaimanapun saya yakin dan percaya mahasiswa akan pulang
dan juga warga universiti mampu untuk mengawal pergerakan bagi mengelakkan penularan wabak ini. Yalah, kalau kita lihat, kita dah hampir 2 tahun kita hidup dengan norma baru, dan saya yakin rakyat Malaysia pun sudah memahami, okey, maksudnya tanggungjawab dan juga untuk memainkan peranan masing-masing. Okey, bagi kita, yalah, kita wabak ini tidak kelihatan oleh mata kasar kan. So kita perlu kurang-kurangnya kita bersama, bersatu hati dan berusaha untuk mencegah penularan wabak ini, dan juga berusaha untuk melindungi orang-orang yang tersayang di sekeliling kita. Sebagai dalam konteks kampus ni, dia akan berlaku pergerakan keluar masuk, dan bukan hanya pelajar yang berada dalam kampus. Dia melibatkan pensyarah, dia melibatkan kerja-kerja maintenance, ada tukang cuci, ada tukang kebun, ada pengawal keselamatan dan sebagainya. Okay, so dia betul. So dia pergerakan yang besar. So sekiranya kesedaran tu mampu ditimbulkan, okay, saya rasa perkara yang kita cuba untuk elakkan tu mungkin takkan berlaku. Okay, tapi kebimbangan kami ialah macam mana pun agak mustahil dalam keadaan sekarang ni, bagaimana penularan wabak itu kadang-kadang dia di luar kawalan dan juga dugaan kita, dan kita pun tak tahu, macam kita jumpa A pergi jumpa B, C dan sebagainya. Cuma kebimbangan kami, haraplah di setiap kampus ni akan sentiasa ada kempen-kempen untuk sentiasa memberi kesedaran kepada warga kampus tu sendiri, untuk menjaga SOP untuk kita nilah mengelakkan penularan wabak COVID-19 dalam kampus bila pembukaan IPT nanti, insyaAllah. Ya, Amir, ada setengah pelajar duduk dalam IPT, dalam kampus, ada yang duduk luar. Kalau mungkin dalam kampus kita boleh pantau lah kan SOP. Kalau di luar, mungkin duduk rapat-rapat dalam satu rumah, kita tak tahu macam mana nak kawal mereka yang duduk luar kampus. Okey, baik. Sebenarnya ialah dalam memastikan penularan ini dapat dielakkan atau dikawal, pertama sekali pihak IPT perlu memastikan dan juga mengutamakan semua warga kampus yang telah divaksin terlebih dahulu untuk dibenarkan pulang ke kampus. Okey, kemudian lakukan kemasukan pelajar ni secara berperingkat. Okey, bermula dengan pelajar yang telah mendapat 2 dos suntikan penuh. Kemudian dengan pelajar yang mendapat 1 dos, di mana pelajar ini boleh menyelesaikan vaksinasi mereka di kampus. Bagaimana kita pun sedia maklum dengan inisiatif yang diambil oleh Kementerian Pengajian Tinggi, yang mana pusat pemberian vaksin ni telah diwujudkan di kampus-kampus di universiti-universiti yang terpilih. Tetapi juga saya tak boleh untuk nak menafikan. Macam sebelum ni pun ada 6 kategori yang dibenarkan pulang oleh KPT ke kampus. Mungkin kita juga perlu beri perhatian dan juga tumpuan kepada 6 kategori ni. Mungkin di kalangan mereka ni masih lagi belum menerima vaksin walaupun 1 dos. So saya lihat perlu ada satu mekanisme yang terbaik lah kepada pelajar-pelajar yang berkeperluan pulang ke kampus tapi dia masih belum mendapatkan 1 dos vaksin pun. So saya rasa itu satu keperluan di mana mungkin untuk mewujudkan setiap kampus mempunyai PPV yang tersendiri, yang lebih kecil lah, dalam skop kecil hanya kepada warga kampus. So yang tu mungkinlah kita pun usaha untuk cari mekanisme yang terbaik secara berperingkat mengikut SOP yang telah ditetapkan, dan insyaAllah saya yakin sekiranya perkara-perkara tersebut diperhalusi dan juga teliti dengan baik, insyaAllah perkara yang akan memberi kebaikan lah kepada semua pihak dalam keadaan dan situasi sekarang. Menarik, saya setuju dengan sekiranya diwujudkan DPV di kampus. Macam Prof ni ada tak sebarang cadangan ataupun sebenarnya telah dirancang untuk pelajar yang tak vaksin ataupun belum lengkap vaksin, divaksin di kampus sendiri? Ya, sebenarnya kita telah pun mengenal pasti beberapa tata cara. Pertamanya, sepanjang 2 minggu yang kita ada ini, kita menghubungi pelajar-pelajar yang tidak lagi divaksinkan ataupun tidak menerima vaksin. Kita memohon ataupun mengarahkan mereka ke pusat vaksin-vaksin di IPTA. Maknanya kita dengan kerjasama pusat PPV IPT telah bersetuju untuk memberikan keutamaan kepada pelajar-pelajar universiti untuk mereka mendapatkan vaksin. Itu yang pertama. Sekiranya seperti mana yang dimaklumkan oleh Saudara Amir tadi, bagi mereka yang berkeperluan untuk hadir juga ke kampus dan mereka
masih lagi belum menerima suntikan vaksin pertama ataupun kedua, kita akan terima mereka, kita akan letakkan mereka di pusat isolasi dan dalam masa yang sama kita akan menjalankan ataupun memberikan suntikan kepada mereka. Di UNIMAP kita memang ada PBB di Kubang Gajah di mana para pelajar boleh mendapatkan suntikan berkenaan secara walk-in lah. Makna pada bila masa mereka boleh hadir dan mendapat suntikan berkenaan. Jadi sebenarnya kita meletakkan sasaran bagi pelajar yang berada di kampus sepenuhnya pada bulan 10 nanti 100%. Mereka telah pun menerima dos vaksin at least yang pertama. Dan pada bulan 11 insyaAllah 100% dos pertama dan juga dos yang kedua. Alhamdulillah. Jadi Prof, kita sudah maklumlah ramai juga yang anti-vaksin lah. Jadi kalau ada andai kata adalah kalangan pelajar ataupun pensyarah sendiri yang enggan divaksin, tak nak divaksin sedangkan tak ada apa-apa alasan yang kukuh. Jadi adakah apa-apa tindakan yang boleh universiti kenakan? Memang kita tidak dapat nafikan terdapat sebilangan kecil maknanya di UNIMAP pun ada di peringkat awal mereka tidak mahu untuk menerima dos vaksin ini maknanya apa yang kita cuba laksanakan di peringkat awal kepada pensyarah-pensyarah ataupun staf berkenaan, kita rujuk dulu kepada pusat kaunseling, pada kaunselor, at least dia menjalani 3 kali hikmat nasihat dengan kaunselor dan Alhamdulillah, maknanya setelah hikmat nasihat itu daripada 9 besar tadi mereka menerima untuk suntikan vaksin. Itu peringkat pertama. Peringkat kedua, sekiranya ada pensyarah ataupun staf yang masih lagi tidak ragu-ragu, mereka kita akan rujuk semula kepada pusat kesihatan universiti untuk memberikan penerangan secara saintifik kesan implikasi vaksin berkenaan. Dan peringkat yang ketiga, sekiranya mereka masih lagi enggan, mungkin kita akan menyusun atur kaedah-kaedah pentadbiran bagi memastikan mereka juga menerima vaksin berkenaan ataupun kita lihat tata cara lain yang lebih baiklah untuk mereka yang enggan menerima vaksin ini. Setakat ini kita tidak adalah satu garis hitam putih menyatakan bahawa wajib untuk para pensyarah menerima vaksin. Tetapi apa yang boleh kita katakan, selagi dia tidak komplit untuk menerima vaksin, mereka tidak dibenarkan untuk mengajar para pelajar. Amir, bagi Amir sendiri, adakah kawan-kawan Amir yang tak nak vaksin, yang anti-vax? Okey, ini agak menarik kita perkatakan. Okey, saya juga tak nafikan adalah sekelompok sesetengah di kalangan mahasiswa mungkin ada juga yang tidak mahu mengambil vaksin. Okey, dari konteks saya lah, pandangan secara peribadi ialah undang-undang mengikut perlembagaan Malaysia masih lagi belum mewajibkan rakyatnya untuk mengambil vaksin, di mana dia memberi pilihan kepada rakyat Malaysia yang mana yang ingin mengambil vaksin, tapi sentiasa diberi galakan untuk mengambil vaksin. Okay, mungkin saya ada tempoh hari ada berbincang ada berborak dengan kawan-kawan kan. Kadang-kadang saya fikir satu logiknya, kalaulah contohnya sebagai contoh pensyarah tak nak ambil vaksin. Dan juga dia nak, tapi dia nak datang ke universiti, dia tetap juga nak mengajar secara fizikal. Tapi mungkin kita tak boleh paksa dia untuk ambil vaksin, tapi dia terpaksa mengenakan full PPE lah. Kan? Maksudnya so adakah dia sanggup untuk melakukan perkara sedemikian? Sebab ialah di pihak pelajar kita melaksanakan tanggungjawab kita untuk mainkan peranan dengan mengambil vaksin agar kita nak mencegah daripada wabak ini terus menular. Sekiranya pihak yang tidak mahu mengambil vaksin ni, mana dia perlu juga bertanggungjawab. So yang tu persoalan yang kita lontarkan semula lah. Itu dia. Hopefully semua akan divaksinkan lah. Baik, kita pun sebenarnya dah sampai ke tengah setengah jam kita berborak bersama ni. Jadi kita nak sampai ke tanyalah apa tu konklusinya. Jadi pada Prof sendiri, apa harapan Prof sempena ni pembukaan
Tak lama lagi ni, bulan depan je. Ya. Alhamdulillah, semoga para pelajar dapat pulang ke kampus, dapat semula menjiwai dan merasai kehidupan sebagai mahasiswa secara normal seperti sebelum pandemik COVID-19 ini. Sebab walaupun pembelajaran masih lagi berjalan dalam talian sekarang, mungkin normalnya berbeza apabila kita bersama-sama berada dalam keadaan fizikal dan mempelajari, terutamanya pelajar-pelajar engineering berada di lab dan sebagainya. Itu adalah merupakan satu situasi yang boleh memberikan dan mempercepatkan lagi pembelajaran secara lebih matang lah. Maknanya interaksi antara rakan-rakan, antara rakan sekelas, saya harap akan dapat membantu para pelajar meningkatkan keupayaan mereka dari segi akademik. Mungkin sekarang ni secara online agak sukar untuk berinteraksi dan sebagainya, untuk perbincangan dan sebagainya. Apapun kita sentiasa mengambil langkah berhati-hati dalam suasana yang ada ini. InsyaAllah kita akan berada dalam keadaan selamat. Ya, baik, terima kasih Prof. Jadi kita bersama Amir, kata-kata akhir sebelum kita berhenti berakhir di sini. Harapan saya lah juga sebagai mahasiswa, kita nak menghadapi kehidupan sebagai pelajar di universiti, menjalani kehidupan di dalam kampus, untuk kita kembalikan semula, ialah satu istilahnya, apalah universiti tanpa pelajar, tanpa mahasiswa. So saya juga berharaplah agar keadaan kembali pulih seperti biasa dan juga kita dapat mencari solusi yang terbaik dalam untuk mengemaskan kita punya SOP untuk pulang ke IPT pada Oktober nanti, supaya perkara-perkara yang tidak ini kita dapat elakkan. Dan juga yang itulah harapan saya untuk semua pelajar, rakan-rakan semua pulang ke kampus menjalani kehidupan seperti biasa dalam norma baru. Dan sama juga kita doakan semoga Malaysia terus kuat dan tabah, dan kita sama-sama berjuang untuk menang dengan peperangan dengan wabak yang tidak kelihatan ini. Terima kasih. Sama-sama insyaAllah. Harap lepas ni kedatangan semua 100%. Tak ada yang boleh bontel ya. Baik, terima kasih Prof Fuad, terima kasih Amir bersama dengan sudi bersama dengan World Study. Pada kali ini perkongsian cukup menarik, alhamdulillah. InsyaAllah saya doakan semuanya sihat, semuanya selamat. InsyaAllah dia dapat membuka lembaran IPT baru dalam SOP yang baru dalam keadaan yang selamat dan tak ada masalah-masalah akan datang insyaAllah. Jadi Assalamualaikum, terima kasih Prof dan juga Amir. Waalaikumsalam, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi perbincangan mengenai pembukaan IPT yang dijadual Oktober ini. Apapun kita sebagai mungkin anda sebagai pelajar dan juga pensyarah, kita ada tanggungjawab dan kita jalankan tanggungjawab kita tu. SOP dah ada, jalan untuk keselamatan dah ada. Yang belum ambil vaksin, ambillah vaksin. InsyaAllah itu adalah satu ikhtiar kita untuk untuk mengelak daripada terjadi COVID-19. Jadi pastinya ramai dari nak masuk balik kampus, nak belajar secara berseluka, kerana secara online ni ada pro and cons-nya. Dalam keadaan yang teknikal perlu dipegang alat-alatan itu kira tak dapat dijalankan dengan sempurna. Dengan pembukaan IPT Oktober ni, insyaAllah kita harapkan semuanya selamat dan mencapai kecemerlangan. Kepada pelajar IPT, adik-adik yang baru nak masuk IPT bulan Oktober ini, saya ucapkan selamat maju jaya. Alhamdulillah, gunakan peluang yang ada sebaiknya. Dengan itu sekian saja World Bestari pada minggu ini, edisi ke-18. Jangan lupa like and share kepada yang lain, insyaAllah. Sekian saja, saya Alex Masyarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.